Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mari kita belajar sifat bahan bahagian yang pertama, Sains tahun 4, KSSR Semakan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah kita ingin memerihalkan sifat-sifat bahan. Mari. Pada hari ini kita akan jalankan uji kaji bagi membuktikan sifat bahan, iaitu menyerap air atau tidak, terapung atau tenggelam dan juga sama ada objek tersebut mengalirkan elektrik ataupun tidak. Mari jalankan uji kaji bagi menguji sifat bahan yang berada di sekeliling kita. Menyerap air ataupun tidak. Alat dan bahan: belon, tisu dapur, batu, kain kapas, plastik, dompet kulit, polisterina, sisip kaca, air dan jam randik. Langkah-langkah dia adalah titiskan air ke atas semua objek yang ingin diuji. Perhatikan air yang dititiskan di atas objek tersebut selepas 2 minit. Rekodkan pemerhatian ke dalam jadual. Mari kita perhatikan. Mula-mula kita titiskan air ke setiap objek yang kita ingin uji. Kita titiskan atas belon, tisu dapur, atas batu. Kemudian kita akan titiskan pula ke atas kain kapas dan juga plastik. Seterusnya kita akan titiskan ke atas dompet kulit ini. Seterusnya adalah ini adalah polisterina dan akhir sekali kita titiskan di atas sisip kaca. Cikgu gantikan dengan cermin mata. Kita tunggu selama 2 minit bagi kita menyaksikan sama ada masihkah ada titisan air selepas ini. Bersedia? Kita dapat perhatikan masih ada objek yang mempunyai titisan air di atasnya. Betul tidak? Jadi di sini kita boleh dapat tahu terdapat objek yang menyerap air dan juga objek yang tidak menyerap air. Mari kita rekodkan pemerhatian. Dalam jadual ini kita akan rekodkan hasil dapatan daripada uji kaji tadi. Objek yang pertama adalah belon. Ada titisan air bermaksud ia tidak menyerap air. Tisu dapur, tiada titisan air bermaksud ia menyerap air. Batu, ada air, ia tidak menyerap air. Inference ini adalah hasil dia, iaitu kesimpulan awal yang kamu dapati. Kain kapas, tiada titisan air kerana ia menyerap air. Plastik, ada titisan air di atasnya, ia tidak menyerap air. Dompet kulit, tiada titisan air, menyerap air. Jika anda perhatikan di atas dompet tadi, kita nampak bentuk titisan air tersebut telah terserap ke dalam kulit tersebut. Polisterina, masih ada titisan air kerana ia tidak menyerap air. Dan sisip kaca ataupun kita titiskan atas cermin mata tadi, masih ada titisan air di atasnya walaupun selepas 2 minit. Maka ia tidak menyerap air. Mari uji terapung atau tenggelam pula. Alat dan bahan: bekas plastik, batu, pembaris plastik, kunci, belon, batang aiskrim, penyedut minuman, kain kapas, pensel, air serta jam randik. Langkah-langkah dia adalah isi air ke dalam satu bekas, masukkan semua objek ke dalam bekas, perhatikan kedudukan objek sama ada berada di atas atau di bawah permukaan air. Anda sudah bersedia? Mari saksikan video ini. Semua objek tersedia ini kita akan masukkan ke dalam air satu demi satu. Kita masukkan batu. Kemudian kita masukkan pula pembaris plastik ini. Kemudian adalah kunci. Seterusnya adalah giliran bagi belon. Kemudian kita akan masukkan batang aiskrim yang berwarna kuning ini. Kita alihkan supaya ia tidak berlapisan satu sama lain. Penyedut minuman pula. Seterusnya kita akan masukkan kain kapas. Dan akhir sekali kita akan masukkan pensel. Mari kita saksikan keputusan ini selepas 1 minit. Bersedia? Kita perhatikan objek yang berada di dalam air dan juga objek yang berada di permukaan air. Maka ada objek yang timbul, ada objek yang tenggelam.
Mari kita rekodkan dapatan hasil uji kaji tadi. Bagi batu, kedudukannya dalam air adalah di bawah. Inference dia ialah dia tenggelam. Maksudnya ia tenggelam ke dalam air. Seterusnya adalah pembaris. Ia berada di atas, maka ia terapung. Seterusnya kunci, di bawah, ia tenggelam. Bagi belon pula, di atas, ia terapung. Batang aiskrim adalah terapung. Bagi penyedut minuman berada di atas juga terapung. Kemudian kain kapas, ia di bawah, ia tenggelam. Anda perasan bagaimana ia pada mulanya ia berada di atas tetapi kemudian ia tenggelam kerana ia telah menyerap air. Bagus. Dan pensel adalah dia di atas, ia terapung. Uji kaji seterusnya adalah kita akan lihat objek yang mengalirkan arus elektrik ataupun tidak. Alat dan bahan perlu gunakan 2 sel kering, mentol, wayar penyambung, belon, lidi, kunci, sudu besi, plastik, tali kulit, duit shilling dan juga kerajang aluminium. Langkah-langkah dia, bina litar elektrik menggunakan sel kering, mentol dan wayar penyambung. Sambungkan objek yang ingin diuji dengan menyepit di dua-dua hujung objek dengan wayar. Rekodkan pemerhatian ke dalam jadual. Adakah anda sudah bersedia dengan video kali ini? Kita akan uji semua objek yang berada di hadapan kita. Mulanya kita letakkan belon. Satu hujung diletakkan pada hujung belon. Satu hujung wayar penyambung diletakkan di hujung belon yang lagi satu. Maka kita akan perhatikan keadaan mentol. Adakah ia menyala? Tidak. Seterusnya kita uji lidi pula. Kita letakkan hujung lidi di bahagian kiri wayar penyambung. Kemudian kita sambung di bahagian kanannya hujung yang seterusnya. Adakah mentol menyala? Tidak. Seterusnya adalah giliran kunci pula. Kita akan letakkan hujung kunci di wayar penyambung kiri dan kita sambungkan hujung kunci lagi satu di wayar penyambung kanan. Apa yang anda dapat perhatikan pada mentol? Ia menyala. Bagus. Jadi seterusnya adalah giliran untuk kita uji sudu pula. Jadi kita akan letakkan hujung sudu yang pertama di bahagian kiri wayar penyambung dan hujung kanan adalah wayar penyambung yang seterusnya. Maka mentol menyala. Seterusnya adalah giliran untuk kita uji plastik pula. Plastik juga kaedahnya masih sama. Kita letakkan satu hujung ke wayar penyambung yang kiri. Kita letakkan hujung lagi satu pada wayar penyambung yang belah kanan. Kita akan perhatikan keadaan mentol. Adakah ia menyala? Tidak, ia tidak menyala. Seterusnya giliran dompet kulit. Sepatutnya pakai tali kulit tapi cikgu hanya ada dompet kulit di rumah. Kita guna yang di rumah sahaja. Maka kita akan letak satu hujung di wayar penyambung, satu hujung lagi di wayar penyambung hujung kiri. Adakah mentol menyala? Tidak. Seterusnya adalah giliran untuk kita menguji duit shilling. Kita akan letakkan satu hujung duit shilling di wayar penyambung yang kiri dan kanan pada hujungnya. Kita akan perhatikan adakah mentol menyala? Ya bagus, mentol menyala. Dan akhir sekali kita akan uji kerajang aluminium ataupun aluminium foil. Kita letakkan satu hujung di bahagian kiri dan satu hujung di bahagian kanan wayar penyambung. Kita perhatikan mentol menyala. Mari kita catatkan, rekodkan apakah dapatan kita tadi. Okey, ingat kepada perkataan ini. Konduktor bermaksud mengalirkan arus elektrik. Penebat bermaksud tidak mengalirkan arus elektrik. Ingat perkataan ini, dua perkataan ini akan kita gunakan dalam ruangan inference. Maka belon, mentol tidak menyala. Ia penebat. Bagus. Seterusnya lidi tidak menyala, penebat juga. Kemudian kita uji kunci. Mentol menyala, ia adalah konduktor. Sudu besi juga. Mentol menyala, ia konduktor. Plastik, mentol tidak menyala, ia penebat. Tali kulit, mentol tidak menyala, ia penebat. Duit shilling, mentol menyala, ia konduktor. Dan akhir sekali, kerajang aluminium, mentol menyala, dia adalah konduktor. Bagus semua. Rumusan kita buat kali ini ialah sifat bahan yang pertama kita kaji adalah
Menyerap air atau tidak menyerap air. Sekiranya tiada titisan air pada objek, bermaksud objek tersebut menyerap air. Sekiranya ada titisan air pada objek, selepas 2 minit ia tidak serap air. Kemudian, terapung atau tenggelam. Sekiranya objek apabila dimasukkan ke dalam air, ia berada di atas air, ia terapung. Manakala objek yang masuk ke dalam air dan berada di dasar, ia tenggelam. Dan akhir sekali, mengalirkan elektrik atau tidak. Sekiranya apabila objek disambungkan dalam litar, mentol menyala, maka ia adalah konduktor, iaitu mengalirkan elektrik. Sekiranya mentol tidak menyala apabila objek diletakkan dalam litar, ia adalah penebat, iaitu ia tidak mengalirkan elektrik. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana sudi mendengar. Bye.